Baik, Baik, kembali ya. lagi bersama saya Fiza dan juga Muammar. Saya dulu yang cakap. Ya, untuk Okey. pertemuan kita pada hari ini, Fiza. Namun sebelum kita bersama bagi segmen wawancara secara virtual ini, Yep. dikongsikan sedikit akan notis awam di mana gangguan siaran Radio Television Brunei ingin memaklumkan bahawa kerja-kerja penyambungan bekalan kuasa elektrik bagi peralatan penyiaran di stesen pemancaran Bukit Subuk akan dilaksanakan pada hari Isnin 13 sebentar ya dikongsikan pada Auda pada pagi ini jika berkesempatan pada hari Isnin 13 September 2021 pada pukul 12.30 malam ini nanti. Pada malam nanti sebetulnya 13 September 2021 mulai pukul 12.30 malam. Sehubungan dengan itu, siaran RTB akan mengalami gangguan sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan dan itu antara perkongsian bersama untuk Auda pada malam ini ya. Jadi sebentar lagi kita akan bersama dengan narasumber kita di mana akan membincangkan sedikit segmen wawancara secara virtual impak COVID-19 terhadap kesejahteraan psikologi anak-anak bersama narasumber kita pada hari ini ya. Ya, silakan Fiza. Okey, baiklah. Yang mana tetamu jemputan kita ni sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Puan boleh perkenalkan diri? Ya, terima kasih Fiza. Nama saya Fauzia Hanani Haji Abdul Manap dan saya merupakan salah seorang psikologis dari Kementerian Kesihatan. Itu dia. Jadi apa khabar Puan pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Fiza sama Muammar apa khabar? Kami Terima berdua kasih sihat. Puan kerana bertanya ya. Baik, kita terus bersama untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebagai mukadimah kita serahkan bersama dengan Puan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton. Pertama sekali ingin saya ucapkan terima kasih ya kepada pihak penerbit Rampai Pagi atas jemputannya. Memberikan ruang untuk saya berkongsi mengenai topik kita pada hari ini seperti yang nyatakan tadi, impak COVID-19 terhadap kesejahteraan psikologi kanak-kanak. Okey, jadi yang pertama di sini Puan ya, sebelum kita memahami apa dia impak COVID-19 terhadap kesejahteraan psikologi ataupun psychological well-being kanak-kanak, secara ringkas boleh Puan terangkan ya, kenapa pentingnya kita ni menjaga kesejahteraan psikologi kanak-kanak itu Puan? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi just to recap saja, pada beberapa minggu yang lepas sahabat saya Syahira Chua ada menerangkan mengenai simptom uri COVID-19 pada salah satu wawancara Rampai Pagi, dan dari sana mungkin kita ni sudah arif mengenai kesihatan mental orang dewasa. Dalam beberapa social media juga banyak yang menerangkan mengenai impak COVID-19 terhadap kesihatan mental orang dewasa. Namun, sini saya ingin menjemput diri saya sendiri dan para penonton Rampai Pagi untuk mengalihkan sejenak perhatian kita ni kepada kanak-kanak kita ni pula, our children. Kenapa? Sebabnya zaman kanak-kanak dan remaja adalah dua fasa kehidupan yang sangat penting yang akan mempengaruhi dan membentuk kesejahteraan individu itu sehingga ia dewasa. Zaman kanak-kanak dan remaja juga adalah masa ketika pertumbuhan dan perkembangan berlaku dengan cepat sekali dalam bahagian otak mereka. Jadi di sini, kanak-kanak mula belajar kemahiran kognitif, kemahiran sosial dan kemahiran emosi. Dan inilah yang akan membentuk tahap kesejahteraan psikologi atau kesihatan mental mereka pada masa hadapan. Jadi kalau kita lihat kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pakar psikologis, banyak yang menunjukkan bahawa salah satu faktor risiko masalah kesihatan mental adalah adverse childhood experience, iaitu pengalaman buruk kanak-kanak. Barangkali English lagi bisa bunyinya lah, adverse childhood experience. Jadi salah satu kajian itu pada tahun 2013 bertajuk The Relationship Between Adverse Childhood Experience and Mental Health in Adulthood dikaji oleh Deventer, Dimitiner dan Bruford. Jadi mereka mendapati hubungannya sangat kuat. Tahukah kita ni juga Pertubuhan Kesihatan Dunia atau WHO
mendapati bahawa 1 dalam setiap 10 kanak-kanak dan remaja di seluruh dunia mengalami atau pernah mengalami masalah psikologi seperti perkembangan otak, epilepsi kanak-kanak, masalah kemurungan dan masalah tingkah laku yang lain. Jadi di sini Tani tahu amatlah penting untuk kita ni menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam topik ini supaya kita ni dapat menjalankan amanah kita ni dan membantu kanak-kanak ini menjaga kesejahteraan psikologi dorang sebagai langkah pencegahan iaitu prevention strategy paling efektif untuk memastikan kanak-kanak ini dapat membesar dengan kesihatan fizikal dan kesihatan psikologi yang baik, insya-Allah. Itu dia. Jangan difikir anak-anak ini orang mereka nampak riang dan sebagainya, tetapi kita kena juga tengok ataupun sebagai ibu bapa kena pantau juga kesihatan mental ataupun psikologi kanak-kanak ini, Puan. Jadi Muammar, ya, mungkin nak dapat juga Puan kongsikan apa dia impak COVID-19 terhadap kesejahteraan psikologi anak-anak itu, Puan? Okey, ya. Baik, terima kasih Muammar. Jadi bila kita ni perhatikan sejak penularan second wave wabak COVID-19 pada 7 hari bulan Ogos, di negara Brunei Darussalam, kita ni masa ini mengikut arahan teranah di rumah. Jadi kalau sebelum wabak, kanak-kanak kita ni dari yang damit di daycare, kindergarten atau pra sehingga tas sekolah rendah, dorang biasanya 5 hari seminggu banyak meluangkan masa di sekolah. Di sekolah ni tah ada kawan-kawan seperumuran dorang. Di sekolah ni tah dengan dorang bermain, belajar pun sekelas sama-sama. Betul. Jadi namun sejak teranah di rumah ni, sekolah pun di rumah. Jadi ini merupakan perubahan yang besar sebenarnya dalam kehidupan orang anak. Faktor-faktor seperti screen time atau waktu screen yang semakin bertambah, self-isolation iaitu masa bersendirian, kurangnya aktiviti fizikal dan juga suasana yang tertekan, terutama sekali bila ibu bapa diorang mempunyai masalah. Jadi ia memberikan impak yang besar kepada kesejahteraan psikologi mereka. Jadi sewaktu penularan COVID-19 ini, bukan orang dewasa saja yang terkesan, hanya Izzah tadi. Tanpa kita ni sedari, kanak-kanak dan remaja pun mengalami tekanan, kebimbangan dan bermacam-macam perasaan. Kurang lebih macam kita ni orang dewasa. Tadi saya berkongsi, WHO menyatakan 1 dalam setiap 10 kanak-kanak dan remaja di seluruh dunia pernah atau sedang mengalami masalah psikologi. Setelah berlakunya wabak COVID-19, pakar psikologis menjangkakan kadar ini akan meningkat ke 1 dalam setiap 5 kanak-kanak dan remaja. Menaik. Di Kanada sebagai contoh, dalam salah satu kenyataan media yang saya baca, pada bulan Mei tahun ini, mereka mendapati 100% peningkatan kes-kes kanak-kanak dimasukkan ke hospital disebabkan oleh masalah kesihatan mental, termasuk kemurungan, anxiety, percubaan bunuh diri dan juga trauma akibat keganasan rumah tangga. Nauzubillah min zalik. Jadi kita ni indah mahu perkara seperti ini berlaku atas kanak-kanak kita ni di negara Brunei Darussalam atau di mana-mana pun jua. Jadi semoga mereka semua ni di dalam perlindungan Allah. Jadi saya ingin menjemput para penonton untuk bersama-sama kita ni menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kita ni supaya kita ni berjaya membimbing dan mengguide golongan kanak-kanak dan remaja ni. Betul. Yang kita ni harapkan Itulah supaya mereka dapat keluar dari wabak COVID-19 ni lebih resilient ataunya orang kata ni berdaya tahan. Itulah kita sebenarnya melihat sebenarnya kanak-kanak ini pernah kita ni dengarkan kanak-kanak ini bebas masalah. Sebenarnya indah, ada masalah-masalah mereka tersendiri dan kita sebagai dewasa pernah merasai menjadi seorang kanak-kanak, menjadi seorang belia, akan tetapi kita bagaikan terlupa akan perasaan berkenaan, masalah-masalah berkenaan. Dan tambahan lagi pada ketika ini, ramai di antara kita mungkin bila Puan menyentuh tentang masalah psikologi kanak-kanak ini baru tak terfikir bandar jua, kata Puan, atau di mana pada ketika ini berhadapan dengan ibu bapa. Kalau dulu ibu bapa bertanya tentang pembelajaran, macam mana
memang payah ni kanak-kanak akan menjawab. Diam saja. Itu Muammar Itu barangkali. ini itu pengalaman. Tapi pada ketika ini mereka terpaksa berhadapan dengan ibu bapa menjadi seorang guru-guru mereka. Jadi mungkin Puan dapat kongsikan bagaimana kita sebagai ibu bapa milenium ini bagaimana untuk kita mengenal pasti kanak-kanak yang mungkin mempunyai masalah antaranya juga masalah komunikasi dengan kita sebagai ibu bapa. Bagaimana Puan? Okey. Jadi sebenarnya antara tipsnya tu akan ada apa saya terapkan dalam soalan seterusnya. Namun secara ringkas sajalah. Ya, Puan. Secara ringkas pada awalnya kita ni perlu mengenali anak-anak kitanya tu. Apa simptom dorang kalau sekiranya dorang not feeling well, maksudnya mood dorang itu kurang baik. Adakah dorang ni tiba-tiba jenisnya diam, atau tiba-tiba jenisnya mengusut, atau tiba-tiba jenisnya berkurung di bilik. Dari sana kita ni mengenal pasti, okey, mungkin yang ni Indah not feeling well, atau mungkin rasa tertekan, atau ada yang diingaukannya. Jadi dari sana approach kita ni perlu lembut. Ada segelintir, bukan semualah, tapi ada segelintir orang dalam masyarakat kita ni yang memarahi terpulang anaknya bila anaknya ni merasa tertekan atau merasa ingau atau merasa sedih, dimarahi terpulang. Jadi macam mana kalau kita ni memarahi anak-anak kita ni tu, diorang akan open up to us. So the first thing that we need to do is to be their friend. Jadi kawan dorang, dan dari sana slowly dorang akan terbuka hati untuk meluahkan rasa dorang atau arah kita ni, insya-Allah. Betul, itu dia. Itu cara kita ni mengenali terlebih dahulu. Jadi untuk soalan seterusnya Fiza, mungkin dapat kita tanyakan. Jadi dengan adanya COVID-19 yang melanda bukan sahaja di negara kita Brunei Darussalam, bahkan seluruh dunia pada ketika ini. Jadi bagaimana caranya untuk Puan kita ni membantu kanak-kanak membendung impak COVID-19 terhadap kesejahteraan psikologi mereka agar mereka dapat melalui pandemik ini secara sihat. Jadi mungkin ada tips-tipsnya yang boleh Puan kongsikan. Silakan Puan. Terima kasih Fiza. Jadi sini saya akan memberikan 5 tips sahaja yang didapati efektif dan boleh kita ni cuba untuk membantu kanak-kanak ni, kira kita ni ibu bapa ataupun orang dewasa yang bersama-sama di rumah dengan kanak-kanak ni. Okey, jadi yang pertama, sebagai ibu bapa atau yang dewasa di rumah, mau indah mau kita ni perlu menjadi contoh untuk isteri orang. Jadi kalau kita ni lihat kanak-kanaknya, diorang ni umpama tape recorder. Mereka lebih merakam apa yang mereka perhatikan di sekeliling mereka lebih daripada diorang mahu mengikut cakap. Mereka lebih merakam apa yang mereka perhatikan di sekeliling mereka lebih daripada mereka mahu mengikut cakap. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang kita ni show to them, itulah yang akan mereka lakukan most of the time. Sebagai contoh, baru-baru ini Masya Allah anak saya yang baru berumur 4 tahun, saya terbebel disebabkan permainannya yang banyak berjerit di lantai. So I said, Hamzah, you better clean up. Dan apa yang anak saya balas, ibu, kita ni orang Islam boleh marah-marah. Jadi copy and paste. Sebab bila anak saya ni marah, itulah yang saya selalu beritahu, nasihatkan. Jadi mereka ni tape recorder, mereka akan merakam. Betul. Jadi sebagai ibu bapa atau yang lebih dewasa, first kita ni mesti belajar untuk menjaga diri kita ni. Bila kita ni dapat menjaga diri kita ni akan ada capacity dan capability untuk menjaga kanak-kanak kita ni. Jadi waktu wabak COVID-19 ni, kita ni dulu belajar cara-cara untuk mengendalikan emosi kita ni, uri kita ni, dan pandai menenangkan diri secara sehat. Okey? Yang kedua, dengan sikap lemah lembut, kita ni ajarkan kanak-kanak kita ni cara untuk mengendalikan emosi diorang. Jadi ini dinamakan dalam bidang psikologi co-regulation. Tani kongsikan dengan mereka strategi untuk menenangkan diri. Okay, contohnya mungkin Tani boleh buat sama-sama. Teknik pernafasan dalam.
Jadi Tani latih dorang dan caranya macam mana? Mungkin Tuan Fizah dan Tuan Muammar Boleh. dan Puan Fizah boleh ikut sama-sama. Iya. Jadi okey, kita ni duduk dalam keadaan yang selesa. Ya, Kemudian selesa sah. Tani Selesa. tarik Selesa. nafas. Okey. Selesa, selesa Ya. sudah. Ya. Jadi Tani tarik nafas melalui hidung sedalam-dalamnya, Ya. tahan dan kemudian hembus perlahan-lahan melalui mulut. Ya. Macam mana? Apa rasa Fizah sama Muammar? Tenang sedikit. Tenang sedikit tapi pasal mas Tenang sedikit. agak Jangan susah. tertidur. Jangan tertidur. jangan tertidur. Itu terlalu selesa. Saya akan cuba nanti Mungkin- sudah di rumah bersama anak-anak lah. Itu teknik yoga juga kan? Jadi bagaimana Puan? Berapa kali perlu yes. kita ni lakukan hembusan berkenaan ataupun tarik nafas berkenaan, dan berapa lama ni untuk menanti sebelum menghembuskan lagi udara berkenaan? Sekarang dia berhenti-berhentinya. Ya, bagaimana? Boleh cuba 4 saat tarik nafas, kemudian 3 saat tahan dan 6 saat hembus. Yang hembusnya tu yang penting, mesti perlahan-lahan. Dan boleh buat sebanyak 3, 5, 10 set sama-sama dengan anak-anak. Jadi ini deep breathing teknik ini memang terbukti menurut kajian juga to be effective untuk menenangkan kita ni. Sebab ia akan mendilatekan pembuluh darah kita ni untuk mengallow lebih banyak oksigen melalui saluran pembuluh darah kita ni. Ada banyak lagi teknik-teknik lain yang kita dapat cuba seperti grounding teknik, visualization, dan bagi saya sendiri saya suka menggunakan teknik pernafasan dalam ini dan journaling, dan juga berbalik kepada amalan-amalan yang disyorkan agama kita ni seperti doa dan zikir. Yang ketiga, kita ni tetapkan rutin harian mereka. Jadi masa musim wabak ni ada banyak perkara yang kita ni indah pasti. Jadi mendapatkan rutin membantu dorang seperti waktu jam bangun dan tidur, online learning, jam berehat, jam bermain. Contohnya mereka penting untuk diberi ruang untuk bermain untuk perkembangan dorang. Okey, kan habis yang keempat, menjadi pendengar setia dan berikan keyakinan bahawa keadaan akan beransur pulih. Jadinya Tani boleh tanya dorang macam yang saya kenali dorang bila mood dorang itu kurang baik, Tani tanyakan. Jadi pendengar yang setia dan cuba jauhi daripada memarahi dorang atas perasaan yang dorang rasa, sebab emosi adalah reaksi manusia yang natural. Okey. Dan yang terakhir, namun yang sangat penting sekali, saya ingin mengajak para penonton yang berkemampuan. Sekarang ni banyak bantuan-bantuan untuk frontliners. Alhamdulillah, ini bagus. Namun jangan kita ni abaikan kanak-kanak dari golongan keluarga asnaf yang memerlukan, yang dari keluarga yang susah dan memerlukan bantuan kita ni. Masa ni dengan hanya teranah di rumah, ada banyak NGO yang menjalankan tugas diorang membantu kanak-kanak ni. Kita ni hanya perlu transfer saja ke akaun mereka dan kita ni cari diorang menghulurkan bantuan berupa makanan, minuman dan jual laptop kepada keluarga yang memerlukan. Jadi mungkin boleh saya simpulkan kali sudah Fizah dan Muammar. Silakan Puan. Okey. Jadi secara kesimpulannya, bila bersama kanak-kanak kita ni ambil contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni cuba hayati kisah ni, peringatan untuk diri saya sendiri dan semua yang menonton. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman adalah seorang yang sentiasa menyantuni dan berlembah lembut terhadap kanak-kanak. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dan dari Anas radhiyallahu an menyebutkan, sesungguhnya Nabi SAW pernah datang ke rumah Ummu Sulaim. Dia memiliki seorang anak dari Abu Talhah yang dikenal dengan Abu Umair. Jadi ada Abu Umair ni, Rasulullah selalu bergurau dengannya. Lalu Rasulullah mendatanginya dan melihatnya sedang sedih. Lalu bertanya, ada apa dengan Abu Umair? Aku melihatnya sedang sedih. Lalu para sahabat menjawab, burung kecilnya yang biasa dengan yang bermain telah mati. Jadi lalu Nabi Muhammad SAW mengagar Abu Umair ni. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair.
wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Nughair ni burungnya tadi. Jadi kita ni faham dari sana, walaupun dalam kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi memimpin wasallam. umat, Baginda masih lagi meluangkan sedikit masa untuk Abu Umair dan bertanyakan dengan penuh kelembutan. Kalau siapa faham Arab akan faham betapa lembutnya soalan ini. Ma fa'alan Nughair? Ada apa dengan Nughair, yakni burung itu? Jadi kita ni cuba jauhi sifat memarahi kanak-kanak. Contohnya, kenapa menangis anikan? Kenapa mengusut anikan? Kita ni ubah soalan itu mungkin kepada kenapa tu? Apa ada dengan online learning itu? Contohnya. Jadi kita ni jadi pendengar yang baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Fauziah Hanani binti Haji Abdul Manap, psikologis dari Kementerian Kesihatan, kerana berkesudian. Terima kasih sekali lagi Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih. Ya, Itu dia ya. Dikongsikan sekali lagi segmen wawancara secara virtual, iaitu impak COVID-19 terhadap kesejahteraan psikologi kanak-kanak bersama dengan narasumber kita ni tadi, iaitu Puan Fauziah Hanani binti Haji Abdul Manap. Tapi memang betul ya, bukan sahaja kanak-kanak kita sendiri pun merasa kepayahan ketika pandemik COVID-19 ini. Kena jaga mental health. Yang penting sebenarnya dalam kita dalam sama-sama menangani penularan wabak COVID-19 ini, jangan kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam semua perkara, work from home, jangan mengambil kesempatan untuk keluar melibur ataupun mungkin bersiar-siar. Kepada abis kita yang mempunyai anak-anak, pastikan awak untuk mengajar anak-anak menjadi seorang guru bagi anak-anak ketika pembelajaran mereka. Jangan ambil kesempatan berehat saja di rumah. Baik, untuk itu saya selesaikan di sini pertemuan kita di hari ini ya, Fiza. Ya, pertemuan kita hari ini sekali lagi 5 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 12 September 2021 Masihi. Dan yang menyambut hari jadi ataupun pernikahan pada hari ini diucapkan selamat hari jadi, dan juga yang menyambut membuat acara pernikahan, semoga jodoh berkekalan hingga ke jannah, insya-Allah. Baik, setakat di sini saja pertemuan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.